اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وبعد. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kitab kita pakai muka surat 38. Babu salatin nafli. Ini suatu bab pada menyatakan sembahyang sunat. Bermula sembahyang sunat itu dua bahagi. Satu bahagi tiada sunat berjemaah seperti sunat rawatib yang mengikut bagi segala fardu. Dan yang muakkadnya 2 rakaat dahulu daripada sembahyang subuh dan 2 rakaat dahulu daripada zuhur, 2 rakaat kemudian daripadanya dan 2 rakaat kemudian daripada maghrib dan 2 rakaat kemudian daripada Isya dan witir kemudian daripada Isya. Hadirin sekalian, syukur Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia dia anugerah kat kita menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Nikmat besar lagi diberi kita Islam. Mak ayah kita Islam, dihukum kita Islam. Alhamdulillah. Dengan Islam kita dapat tu, kita dibesarkan pula dalam masyarakat Islam. Keluarga kita, masyarakat kita dalam keadaan taat. Dengan itu memudahkan kita untuk jadi taat. Alhamdulillah. Syukur disedarkan kita kefarduan menuntut ilmu. Yang menuntut ilmu ni fardu. Baik fardu kifayah atau fardu ain. Alhamdulillah diberi keinginan, kehendak, keterbukaan hati, bahkan keseronokan, enjoyment untuk nak belajar dan memahami perjalanan agama ini, sama ada nak mengenal Allah Ta'ala, nak mengenal Rasulullah, nak faham realiti kehidupan ni supaya kita faham makhluk ialah makhluk, Allah ialah Allah. Letakkan Allah pada maqam dia yang tinggi sebagai ilah. Kita makhluk sebagai kedudukan makhluk sentiasa dalam keadaan berhajat dan memohon dan perlukan bantuan dan anugerah pemberian taufik, hidayat, limpah kurnia dan ihsan daripada dia. Alhamdulillah. Dan diberikan kita kehendak untuk nak belajar ahkam dia. Kerana takkan sempurna kehidupan kita atas muka bumi ini walaupun ada hubungan dengan Allah Ta'ala, tapi tak betul perjalanan ahkam ibadah kita, muamalah kita, munakahat kita, adab kita, akhlak kita, tanggungjawab yang kita laksanakan, adakah memenuhi macam mana yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Alhamdulillah dijadikan kita nak belajar, nak memahami semua ahkam itu dan dapat hidup di atas satu matlamat, iaitu untuk mencari ridha Allah Ta'ala, insyaAllah. Alhamdulillah. Syukur diberi kita keupayaan malam ini boleh hadir untuk salat maghrib berjemaah. Berada pula dalam satu majlis ilmu untuk meneruskan bacaan daripada kitab Matla'ul Badrain. Kita nak sambung ni, kata dia, babu salatin nafli. Di satu bab pada menyatakan sembahyang sunat. Sembahyang sunat dengan mana sembahyang ni dihukumkan pada kita sunat untuk melaksanakan dia. Tarif sunat, definisi sedia maklum pada kita, buat berpahala, meninggalkannya taklah berdosa. Jadi eloknya dibuat. Bahkan diajar oleh para ulama kita memang diajar untuk istilahnya melawan nafsu malas kita ni daripada mengerjakan ibadat-ibadat yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala sekalipun sunat. Satu kemalasan nafsu kita adalah mengerja wajib. Yang tu pun macam-macam malas ada. Wajib melawan nafsu sehingga boleh melaksanakan hak wajib. Dan wajib melawan nafsu sehingga boleh meninggalkan yang haram. Dan sebaiknya sampai boleh tahap melawan nafsu untuk mengusahakan diri melawan kemahuan nafsu suka
berbuang masa, berlengah, bersenang lenang dengan tak ada tambatan dan ikatan diri, dengan menghubungkan hubungan hati kita dengan Allah Ta'ala, dengan meringan-ringankan yang sunat. Bahkan disuruh kita mujahadah, istiqamah, lawan kehendak nafsu yang malas itu supaya boleh melaksanakan yang sunat. Begitu juga bab larangan. Haram memang wajib jaga diri daripada yang haram. Bahkan kena lawan keinginan kehendak nafsu, benda-benda yang nama makruh pun ditinggalkan. Bahkan diajar pada kita lagi prinsip agama kita. Bukan saja disuruh buat benda sunat, tinggalkan yang makruh. Tapi benda harus pun atas nama lara, tinggalkan dia. Itu kaedah agama kita. Bahkan bukan saja lara, itu atas nama yang harus tapi lara. Kalau yang makruh satu hal, bahkan kalau ada syubhat pun, isyarat Nabi SAW, فَمَنِ اتَّقَى الشُّبْهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ atau kama qala. Rasulullah kata siapa yang boleh jaga benda syubhat, dia semua yang telah pelihara, faqad istarba'a lidinihi wa 'irdihi, dia telah menjaga agama dia. Dia telah menjaga hubungan dia dengan Allah Ta'ala, dengan Rasulullah, dan dia telah menjaga kehormatan diri dia dan maruah diri dia. Ini kaedah yang diajar oleh agama kita. Bahkan Allah Ta'ala puji orang-orang yang sukses kehidupan dia sampai jangan kata wajib, sunat dia kerjakan. Selagi ada jalan untuk taat pada Allah Ta'ala, pasti diisikan masa tersebut untuk taat. Bahkan jangan kata yang haram, yang makruh, yang khilaf aula, yang nama syubhat pun kalau boleh ambil dengan penuh cermat dan teliti, tak nak terjebak langsung dengan jalan-jalan yang boleh bawa pada benda haram. Sampai macam tu. Allah Ta'ala puji orang mukmin yang macam ni. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Khas nak sebut ayat akhir tu yang saya sebut tu, apa dia? Wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Dia boleh tak peduli langsung dengan benda-benda lara ini. Pasal nafsu kita memang kena ajar. Dan tak ada orang nak ajar nafsu kita ni melainkan kita sendiri. Kaedah disebut oleh ulama, nak ajar nafsu ni tiada lain melainkan kaedah dia mujahadah. Satu, kita kena muzakarah, mutala'ah. Lagi kena buat apa? Kena mujahadah. Lagi muraqabah, musyahadah. Itu amalan-amalan kita tu sebagai orang beriman. Apa pelajaran tu, apa maksud dia tu? Maksudnya kita ni kena sentiasa mengingati hukum hakam, hukum apatah bab akidah kita dengan kehidupan kita dunia nak balik ke akhirat. Kita ni kat dunia sementara aja, cari jalan untuk dapat redha Allah Ta'ala, cari jalan macam mana supaya bermatlamat dengan Allah Ta'ala, duduk pun ingat Allah Ta'ala, makan ingat Allah Ta'ala, baring ingat Allah Ta'ala, tidur ingat Allah Ta'ala, bangun tidur ingat Allah Ta'ala, ngantuk pun ingat Allah Ta'ala. Kita duduk ngaji pun lupa dengan Allah Ta'ala. Sampai ngantuk-ngantuk. Itu punya baik. Tapi dah letih nak kata apa? Ngantuk tidur kan. Tapi keadaan dia bangun-bangun je. Alhamdulillah dengan aku tidur ni, kau sihat dengan aku ya Allah. Tak ngantuk dah aku. Alhamdulillah. Bagus tu. Tauhid tu. Tapi bukan saya suruh tidur. Faham kan saya sebut apa kan? Orang cerdik dia misal macam tu padan lah. Orang tak cerdik dia kena hurai lagi. Tuan-tuan, saya percaya orang cerdik-cerdik, well educated person semua kan. InsyaAllah. Alhamdulillah. Baik, jadi bab kita nak bicara ni, bab sembahyang sunat. Tentu kalau orang yang tak ada hati macam saya sebut ni, tak payah belajar bab ni, balik. Kasar kan? Pasal apa? Tak ada peduli langsung bab sunat. Tak ada hati langsung sunat. Tak ada keinginan langsung bab sunat. Tapi kerja dah pencen pun, cari kerja lagi. Boleh faham? Dah ada kerja cukup, overtime lagi. Tapi bab sunat, fardu pun cukup dah, boleh masuk syurga dah tu. Saya ngaji tu tuan, sehari kena sepak dengan guru.
Kenapa? Saya buat misal, tambah zaman lah ni. Beli handset 4,000 rasa mahal. Mahal. Tak pula. Beli ni apa? Samsung S20. 4,900. Dapat TV 50 inci. Beratur tuan, 2 hari. 200 pembeli pertama. Beratur 2 hari. Berkelah tempat pergi belinya. Nak dapat TV 50 inci. Murah tak? Murah tak kira. 4,900. Beli kitab ngaji Matlain RM5. RM4 9 mahal dia. Tuan. Teruk kita ni. Tak ada arah kita ni. Tak ada arah. Pelak lah. Yang tu kot. Masa semua ni. Kena ngaji bab agama ni sampai macam tu. Tapi kalau bab dunia, murah handset. Bukan buat guna terang mana pun. Kitab yang kita nak pakai betul-betul tu, dia pun balik lepak. Handset hari-hari pun dalam pakai. Pergi mana pun, tidur pun duduk sebelah handset. Kitab tak duduk sebelah. Zikir tak duduk sebelah. Tasbih tak duduk sebelah. Satu kita kena jumpa guru betul-betul tuan-tuan, sekeh kepala kita padai tu. Tapi orang tak nak ni. Tak ramai orang yang nak duduk depan guru kena sekeh. Tak ramai kan. Bahkan kena sekeh kalau macam mana. Ustaz tu mula tak mengajar lagi pun dah sekeh orang. Ustaz, sorry. Saya pasal saya ngaji dulu ada Tok Guru dia passion ni. Saya pakailah format dia. Pasal kita nak bercara sembahyang sunat, betul kan? Kalau tuan-tuan tak ada hati sembahyang sunat, saya tu yang saya kata, pelik kan? Buat apa? Saya cerita, buat penat dengar. Mana boleh perasaan macam tu? Kita ni dari segi ajaran syarak, hak fardu dah buat macam mana? Nak lagi. Tak puas-puas, nak kejar redha taklah. Patutnya macam tu. Bukan dah buat dah. Okey lah tu, aku pun terang ni, dah lah fardu, jemaah pula lagi. Tak sembahyang sunat pun, duduk dalam masjid pun boleh pahala dah. Demo tu masjid pun tak pergi. Mau timbang dengan tengok orang yang tak pergi masjid tu, memanglah. Kira mu ni okey Jangan tengok tu, mau tengok hak alim ulama', hak beramal tu. Kaedah kita dia ajar, bab beramal ni, bab akhirat ni, bab dengan Allah Ta'ala ni, jangan tengok orang di bawah, nak tengok di atas. Bab dunia, tengok di bawah. Dah ada kereta. Pandai dah. Tu nak mapuh dah. Tak apa hari dah. Tak payah tukar kita baru dah. Pandai dah. Nak pergi ulang-alik masjid ke rumah. Motor pun pandai. Jual lagi lah kereta ni. Tengok ustaz naik kereta-kereta buruk tu. Ustaz. Nak pergi kereta kat ustaz lah. Baik pergi Saya pun pencet lah. Naik motor pun pandai lah. Kalau hujan pun pakai baju hujan pun pandai lah. Kalau hujan pun tak gaduh kelik rumah lah. Duduk di masjid pun boleh lah. Patutnya macam tu. Tapi tak ada lah. Okay. Saya sebut tu bukan orang sini tu orang Afrika tu macam tu. Baik. Jadi kita nak bicara ni sembahyang sunat. Sembahyang sunat ni dia kata bermula sembahyang sunat tu 2 bahagi. Pertama kata dia sembahyang sunat yang tiada sunat berjemaah. Jadi faham tu yang kedua nanti jumpa, tapi disebut ujung nanti lah. Apa dia? Ada sembahyang sunat yang disunatkan berjemaah. Sembahyang fardu memang ada tuntutan berjemaah. Itu ada bab dia bicara nanti, insyaAllah. Jadi sembahyang sunat, ada sembahyang sunat yang tak sunat berjemaah, dan ada sembahyang sunat berjemaah. Siap? Walaupun sembahyang sunat, ada sembahyang sunat yang tak disunat yang berjemaah, kaedah kita dalam fiqh, ulama dah susun dah, walaupun tak sunat berjemaah, harus berjemaah. Antara yang kita duk buat, sembahyang hajat. Sembahyang hajat, antara sembahyang hajat yang, sembahyang hajat ialah antara sembahyang sunat yang tak disunat yang berjemaah. Disyariatkan sunat buat seorang-seorang. Tapi ajak tak sembahyang jemaah. Kumpul tak di stadium. Kalau sembahyang minta hujan, itu disyariatkan berjemaah.
Tapi sembahyang hajat tak deh. Sekalipun sembahyang hajat minta tolak coronavirus ke apa ke, sembahyang hajat tak sunat berjemaah. Tapi harus berjemaah, sah berjemaah. Atas pembahasan ulama, di atas harus dan sah, di atas hukum tak ada sunat, atas ijtihad mereka, macam mana mereka dah buat kesimpulan semua dengan hukum apa. Kalau buat, sah dan mesti ikut peraturan imam makmum, macam mana peraturan antara sikit sebanyak kita dah belajar dulu. Tapi tak ada pahala jemaah kerana tak disyariatkan berjemaah. Tapi sah berjemaah. Ya. Tapi nak ikut, mesti ikut peraturan berjemaah. Pasal bila berjemaah, maksudnya mesti ada hubungan antara makmum dengan imam. Mesti ikut peraturan. Ada term and condition dia. Tak nak buat berjemaah, satu hal. Tapi kalau nak buat, mesti ikut peraturan berjemaah. Walaupun tak disunat berjemaah, harus berjemaah. Okey, dah faham? Itu hukum awal. Antara sembahyang sunat yang tak disunatkan berjemaah ni seperti sunat rawatib. Mengikut bagi segala fardu. Jadi terjemah rawatib tu dia lah tu. Apa dia rawatib tu? Rotaban. Maksudnya yang mengiringi sembahyang fardu. Duk kapit sembahyang fardu. Sembahyang fardu ada yang sebelum, ada qabliyah, ada ba'diyah ada. Itulah dipanggil rawatib. Dan kata dia daripada rawatib ni ada yang muakkad, ada yang tak muakkad. Dan yang muakkadnya, apa dia, mana dia sembahyang sunat rawatib muakkad. Dan dia nak sebut kategori ni nak buat apa? Supaya kita boleh kenal mana muakkad, mana ghairu muakkad. Betul nak buat apa? Supaya kita ambil prihatin bagi apa, take alert, mana yang besar sangat kita nak jaga. Itu guna dia. Saya ngaji tunggu buat misalnya ni. Saya buat misal. Kalau tuan-tuan ada orang nak bagi duit, dia nak tabur duit ni. Tabur duit. 100 ada, 50 ada, 20 ringgit ada, 10 ringgit ada, 5 ringgit ada, 1 ringgit ada. Tabur ni. Tuan-tuan ambil duit mana dulu? Jawab. Buh lah, tambah duit shilling pun ada. 5 upah ada, 2 upah ada, 10 upah ada, 5 duit pun ada. 1 sen, tak ada lah ni. Itu senang. Tabur duit. Tuan-tuan rebut kat mana tu? Tak faham. Ya Allah, tidur ke apa ni? Ambil mana? Not 100 dulu. Tak ambil duit sekupang tu, tak heran ni. Macam apa? Bagi cerdik lah. Use your sense, you know. Mesti ambil hak besar dulu. Tengok orang dah ambil dah duit 100 habis macam mana. Ambil lagi hak 50 tu. Tapi dah 50 duduk tepi. Kutik lagi lah. RM1 tu macam mana? RM1. Sekupang-sekupang 5 kupang tu macam mana? Terus ada heran dulu siapa? Kecil ingat tu. Tak pandang kutik. Nak kutik kat mana? Kutik amah dulu. Ni. Sama lah. Sembahyang fardu dah besar lah. Memang tak boleh tinggal. Nak kejar hak mana dulu. Dengar. Ada orang tattoo masjid buat. Dengar. Tattoo masjid buat. Rawatib tak buat. Bukan salah. Tapi ambil RM1. RM1 ambil. RM100 tak ambil. Kena buat itu. Habis sembahyang fardu, ada ba'diyah. Klik itu dah. Untuk hisap kau. Saya tahu faham saya sebut apa. RM100 tak ambil, RM50 tak ambil, RM10 tak ambil, RM1 tak ambil. Betul apa? Pergi buang RM50. Tu hisap kau tu. Kalau orang cerdik faham dah tu. Tambah tengok betina lalu dah tengok. Tu buang RM1,000. Kita ni tak kena tak cerdik tu. Saya cakap tu saya sekali ya. Tuan-tuan tak apa, wali-wali tak apa. Baik, mana dia muakkadnya? Tengok. Dua rakaat dahulu daripada sembahyang subuh. Siap, satu. Dengar tu simpan terus. Jangan duk buang-buang. Qabliyah subuh. Muakkad. Jangan duk tinggal dalam qabliyah. Dari si kaedah pun ulama kita ajar macam ni. Ada ke depan nanti hukum tersebut habis sebut awal.
Katalah kita mari hari ni lewat, boleh dapat sembahyang subuh saja. Dia tak dapat qabliyah subuh tu. Macam mana? Habis sembahyang subuh, sembahyang sunat qabliyah subuh tu. Boleh? Boleh? Kata lepas subuh tak boleh sembahyang? Tak boleh sembahyang lepas subuh tu, sembahyang sunat mutlak. Itu tak boleh. Sembahyang sunat qabliyah subuh boleh. Dan apa hukum dia? Sunat. Dia kata nama qabliyah boleh ke buat selepas? Boleh. Ada depan hukum tu tapi sebut awal. Sebut awal. Kotlah kadang-kadang kita terlambat apa, kita pun kadang kita tak siqah tadi kita kan, kadang bagi awal. Kadang lewat sangat. Kadang masbuk lah lagi sembahyang subuh pun. Baik. Ada masalah tu tanya. Dan 2 rakaat dahulu daripada Zuhur. Zuhur qabliyah lagi. Dan 2 rakaat kemudian daripada Zuhur. Zuhur ba'diyah ada 2 muakkad. Dan 2 rakaat kemudian daripada Maghrib. Maghrib ba'diyah muakkad. Dan 2 rakaat kemudian daripada Isyak. Isyak ba'diyah 10 tu. 2 sebelum subuh, 2 sebelum Zuhur, 2 selepas Zuhur, 2 selepas Maghrib, 2 lepas Isyak. Asar sebelum tak muakkad. Tak muakkad. Saya sebut tak muakkad bukan saya kata tayah buat. Saya tak kata itu jangan silap dengar. Silap dengar. Itu tak muakkad. Jadi muakkad kalau rawatib hak nama ikut sampai fardu tu 10 tambah lagi 1. Apa dah? Dan witir. Witir ni atas masyhur kita dalam mazhab Syafi'i panggil rawatib juga. Dan kita witir dalam mazhab Syafi'i sunat muakkad. Dan masyhur sebut ulama kita banyak-banyak rawatib yang mengiringi fardu ni afdal sekali witir. Kalau saya sebut not 100, 50, 20, 10 tadi, witir ni 100. Hak qabliyah ba'diyah tu, hak tu 50, 50, 50, 50. Saya sebut mudah itulah. Kalau ikut ada tertib dia. Qabliyah ni besar sekali, qabliyah subuh. Qabliyah. Rawatib ni lepas witir apa dia? Subuh. Qabliyah subuh. Antara hak besar apa? Isyak. Ba'diyah Isyak. Antara hak besar rawatib ni apa dah? Zuhur. Qabliyah ba'diyah lah. Hak paling nipis, hak muakkad, Maghrib selepas ba'diyah. Jadi kalau campur dengan witir tu, sekurang-kurang witir 1, sekurang-kurang afdal witir 3, ada pelajaran nanti bab tu. InsyaAllah. Witir ni kalau boleh macam mana tak tinggal qabliyah, Zuhur, subuh, ba'diyah, Isyak, Maghrib. Witir jangan tinggal. Tinggal witir ni RM100 tak ambil, tapi kutip duit RM1. Boleh faham kan? Kita tak cerdik mana tu. Kadang pelajaran pun tak terima. Tak pernah mengaji. Jadi tak tahu mana mahal tu. Padahal witir besar. Satu kalau kita perhati, dalam mazhab lain lah. Antaranya mazhab Hanafi. Witir wajib. Kalau orang tak semayang, nak kira fidyah, dia kena kira 6 waktu. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh, witir. Kalau nak buat fidyah, dia satu hari 6 kali 5. Pasal dia mazhab Hanafi, witir wajib. Pasal terlalu kuat hadis-hadis tentang witir ni. Sehingga Rasulullah sebut dalam hadis, Rasulullah tak pernah tinggal Ramadan ataupun lain Ramadan, witir dia sebelah. Ramadan pun sebelah, tak Ramadan pun sebelah. Jadi hadis yang sebut macam tu bukan hadis tarawih, hadis witir. Dia orang kata 8 tu tarawih, 3 tu witir. Siapa dia ajar gitu? Itu Wahbi yang syarah itu. Ulama ahli sunnah wal jamaah kita tak syarah itu deh. Hadis yang sebut Rasulullah, dia tak pernah tinggal sembahyang witir dia, baik Ramadan ataupun bukan Ramadan. Dan dalam hadis tu diriwayat oleh Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah kata apa? La tasal an tulihinna wa husnihinna. Jangan duk tanyalah Rasulullah sembahyang witir hak sebelah tu, panjangnya dan mau comel sembahyang dia. Sembahyang witir 11 rakaat tak pernah tinggal Rasulullah. Yang tu yang Hanafi, dalam mazhab Hanafi, pada dia wajib sembahyang witir. Kita muakkad. Dan dia muakkad besar sekali. Kalau habis sembahyang sunat, qabliyah subuh, qabliyah ba'diyah zuhur, ba'diyah
Maghrib dan Isyak 10 tu. Jadi kalau campur witir atas sebut sekurang-kurang betul tu 3, campur tu 13 lah witir. Kalau sebut angka semua sekali 21 lah. Pasal witir 11 rakaat maksimum. Okey. Satu ajar witir ni. Tak ada buat qada. Ada pelajaran qada? Ada. Dan ni pun yang umur jumpa ni, ada pelajaran ni, ada bab dia depan. Jumpa insya-Allah dia akan sebut. Witir. Dan witir kemudian daripada Isyak. Jadi maksud kemudian daripada Isyak ni, sekalipun tak masuk Isyak lagi, tapi dah buat Isyak, bolehlah buat witir. Macam mana tu? Semayang jamak. Kita dah semayang jamak dah. Isyak buat pergi ke Maghrib, tak masuk Isyak lagi. Ba'diyah Maghrib boleh buat, Ba'diyah Isyak boleh buat, dah habis tu. Isyak tak masuk lagi, boleh terus buat langsung buat witir. Walaupun tak masuk Isyak lagi, tapi syarat dia dah semayang Isyak. Boleh, faham kot kan? Satu ulama kita selalu sebut ini apa dia? Orang pandai semayang, tak gaduh semayang dah. Itu kot, jangan silap faham tu dah. Selalu saja sebut itu. Siap. Jadi witir lah. Saya ngaji dulu, jenuh kena bancuh witir ni. Bancuh apa? Nak bagi jadi, saya kata kena bancuh tu pasal apa? Dia nak ajar yang termasuk hati, sampai kita takkan tinggal witir dah semua hidup. Tuan-tuan saya tak tahu. Saya bila dengar dia cerita tu, kalau arwah Pak Tih ni lah, saya cerita duit tu arwah Pak Tih tu. Dia cerita witir tu, saya mengaji dulu pun ada agak sebagian tutur guru yang lain duk cerita witir ni, cerita dengan duit tu. Tapi yang saya sebut dekat, yang memang sebut bab duit ni, arwah Pak Tih dia sebut itu. Kita ada orang duk tabur duit kat kita, duit 100, duit 50, duit 20. Kita pergi kutip dia sekupai. Cerdik dah. Tentu. Cerdik telajak. Hak 100 tak kutip. Duk kutip sekupai. Duk rasa banyak dah. Ni duit. Duit shilling. Duit shilling penuh ni. Ambil 100 tu, padam mu ambil 100 tu. Buat bodoh lah. Memang bodoh gila. Kita tak kerti menilai. Hak mana besar. Nah, witir buat apa? Satu. Hatta nak sebut. Kalau bangun malam pun, tuan-tuan nak semayang apa? Witir je. Dia kata tahajud. Witir tu jadi tahajud dah. Ada pelajaran dia juga bab tu nanti, insyaAllah. Memang nyumpah pasal kita memang duk bicara bab semayang sunat ni. Bangun daripada tidur tu, sebelum subuh tu, bangkit-bangkit tu, witir selalu. Witir sampai sebelah. Kalau tak boleh buat banyak pun, 3 sekurang-kurang betul dia suruh ulama. 1. Ikut mau nak buat 1 pun sah juga. Tapi dianjurkan sekurang-kurang 3. Baik, situ. Jadi asal nak sebut, nak tunjukkan kata witir ni, dia termasuk dalam sunat muakkad. Siap. Dilah tu. Jadi pahaman yang kita nak ambil ni tak mana? Kalau kita duk buat qabliyah, ba'diyah apa dan sebagainya, sekalipun kita tak kenal muakkad tak muakkad, malam ni baru dengar macam mana? Bos satu azam. Aku tak tinggal dah witir semua hidup aku. Cukup. Anak-anak tu. Maksudnya ilmu tuan-tuan dapat tu ilmu nafat. Kalau tuan-tuan masuk sini, keluar sini, tambah jebek mulut lah. Faham kot saya buat mulut itu lah. Tak teringin langsung nak rasa buat tu. Tak tahu lah tuan-tuan semak lah iman tuan. Apa perasaan? Tuan-tuan iman duk lah. Iman duk tengah duk lah. Sikit lah saya sebut itu kan. Saya buat misal gini lah. Tuan-tuan ada isteri dah. Waktu dia orang kata Syria duk perang. Waktu ada janda-janda anak dara daripada Syria buat masuk Malaysia. Comel-comel. Hantar gambar. Tengok teringin. Hak tu teringin bagus. Semayang ni tak teringin pun. Astaghfirullah. Saya sebut itu padahal lah. Tu kata kita buat ibadat nafsu. Kalau nafsu, ulama kita pun syarahnya ni. Nafsu kita bukan nafsu yang mutmainnah punya nafsu. Tu yang kita tak minat untuk buat ibadat ni. Nafsu juga. Buat ibadat, kuat ibadat pun nafsu juga. Tapi nafsu yang mutmainnah. Kita ni
Minat kat dunia, minat kat benda macam tu. Nafsu kat. Nafsu kita, nafsu ammarah. Oh, bukan nafsu mutmainnah ni. Satu kena latih nafsu. Nafsu kita tak boleh bunuh dah. Nafsu kena latih. Supaya naik, makin naik. Sampai boleh jadi mutmainnah. Satu pelajaran lain lah. Nyambil sikit. Dan ghairu muakkad itu ditambahkan 2 rakaat. Okey, ni ghairu muakkad pula. Ni pun kalau kira 24. 8, 10, 12. Dia tak sebut dengan angka ni, cuba kita kira. Tambah 2 rakaat pula dahulu daripada Zuhur. Jadi Zuhur ada 4 qabliyah. 2 muakkad, 2 tak muakkad. Lagi 2 rakaat pula. Kemudian daripadanya ba'diyah pun Zuhur, 2 muakkad, 2 tak muakkad. Siap. Dan 4 rakaat dahulu daripada Asar. Asar sebelum dia qabliyah ada 4. Nak buat 2 memang orang nak buat 2 je pun, tapi ada syariat dia 4 kan. Dan 2 rakaat yang ringan dahulu daripada maghrib. Maghrib qabliyah ada sembahyang sunat. Jaga sikit situ. Siapa? Ada orang ngaji hadis. Sampai dia kata tak ada hadis yang kata ada qabliyah maghrib. Tak betul. Tak betul. Ada hadis, berlambak-lambak hadis. Dan fiqh kita pun dah ada siap. Apa dia? Ada qabliyah maghrib. Ada. Cuma martabat dia atas apa ulama ambil istibah hukum, dia tak sampai muakkad. Ghairu muakkad. Ghairu muakkad bukan maksudnya tak payah buat. Sunat tu ada. Tetap ada. Dan disebut dengan bahasa macam mana? 2 rakaat ringan. Siapa ringan? Pasal masa dia pendek. Masa pendek. Apatah lagi kaul Syafi'i yang kaul qadim. Siap. Kaul jadid. Dia kata maghrib ni, masuk maghrib, ambil wudu, tutup aurat, musmayang 5 rakaat, habis. Betul. Dia bukan sampai hilang syafaq merah lah. Tapi dia punya waktu dia teratur. Sangat ringkas. Jadi disebut 5 tu pasal apa? Pasal nak menunjukkan masa dia ringkas. Memang dalam kitab-kitab ulama kita sebut itu, yang ambil kaul Imam Syafi'i sendiri, dia kata waktu maghrib sangat ringkas macam tu. Satu dia suruh, kalau nak buat maghrib, qabliyah ni macam mana? 2 rakaat ringan. Siap. Ringan. Bukan tak payah buat. Bukan. Dan lagi, antara sunat yang tak muakkad ni, 2 rakaat dahulu daripada Isyak. Siap. Lepas tu bila dah habis kuliah apa sekalipun, lambat ke pukul 10 baru habis, tetap. Yang ni pun kita bicara lalu azan. Ada azan, ada qabliyah Isyak, ada jemaah Isyak, ada banyak Isyak. Ada. Syariat tetap jalan. Baik mengaji, tak mengaji ke apa, syariat tetap ada. Buat tak buat tu satu hal. Dan kita yang tak mau buat, jangan zalimi mereka yang nak buat. Tentu kadang. Kadang kita macam nak, maghrib ni, azan, qamat terus, gaduh apa, tak muakkad. Ui. Tapi kalau makan bihun, tak ada sos, macam mana? Sos tak ada agak. Oh, leceh, tak ada sos. Kalau tak ada makan nasi, tak apa. Ni, tak ada sos. Oh, leceh. Ada bihun ke sedap? Ada bihun. Ada sos. Ada lada hitam. Ada sudah, lada sulah. Oh, ada lada sulah lagi. Oh, ada sambal belacang pula. Oh, kik. Oh, tu. Padahal, nak bagi sedap ya pun. Makan melantak untuk ke darah nak sedap. Ibadat tak ada. Buta kita macam tu. Oh, na'udzubillah. Saja saya nak buh bahasa kasar-kasar tu. Ini macam apa? Ini buta punya. Ya, itu. Tuan-tuan tak biasa kena, tak tahu. Saya biasa kena dulu. Sebab tu saya sebut tu. Serik kan tuan kena. Bukan balas dendam kan tuan kan. Nak rasa begitu pun punya pasal. Tapi saya nak sebut tu, saya nak kata, saya rasa saya rugi kalau saya tinggal. Macam tu, saya nak bawa tuan-tuan juga supaya tuan-tuan pun rasa rugi kalau tinggal benda-benda sunat. Siap, selesai tu. Jadi kalau kira 12 tu, qabliyah zuhur ada, ba'diyah zuhur ada. Untuk yang tak muakkad ni, zuhur, asar sebelum asar 4 dah 8. Maghrib qabliyah ada.
Isyak Qobliyah dah. 12 itu. Yang tak muakkad. Siap. Dengar. Dan sunat Jumaat seperti Zuhur. Okey. Ya. Pekah siap. Tak gaduh fikir-fikir lah. Mu tak payah tengok hadis tak apa lah. Ulama dah buat siap hukum. Apa dia? Sunat Jumaat macam mana Zuhur? Apa maksud dia? Zuhur ada Qobliyah, ada Ba'diyah. Qobliyah berapa rakaat? 4. 4 tu apa? 2 yang muakkad, 2 tak muakkad. Jumaat pun sama. Jumaat ada 4 Qobliyah, 2 muakkad, 2 tak muakkad. Tak buat punya pasal. Tapi jangan nafi hukum. Siap. Tapi payah nak tengok orang buat 4 lah. Tak apa lah tu. Tak apa tu maksud saya tu. Memanglah susah nak cari orang zaman ni yang haloba untuk buat benda-benda sunat macam tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lembutkan hati sanubari kita supaya minat tu. Pasal nak dapat buat ni tuan, masya-Allah. Memang taufik hidayat suku. Tapi nak sebut apa dia sebab yang nak boleh bangun tu. Kadang-kadang kita tak usaha pergi cari. Kalau pakai kereta buruk nak beli kereta baru, pandai pergi cari sebab untuk beli kereta baru. Tapi nak cari sebab untuk boleh bangun buat ibadat Qobliyah Ba'diyah ni, bukan senang. Baik. Maka wajib disebutkan rawatib yang ada Qobliyah dan yang Ba'diyah itu disebut akan Qobliyah dan Ba'diyah, dan yang tiada Ba'diyah tiada disebut akan Qobliyahnya. Yang ni dia sebut masalah niat. Dan dia kata sebut ni nisbah lafaz niat. Jadi dia nak sebut kaedah apa? Sembahyang yang ada Qobliyah Ba'diyah dita'arudkan Qobliyah dan Ba'diyah dia. Sembahyang yang tak ada Qobliyah, yang tak ada Ba'diyah dia, tak ada Qobliyah, tak ada. Sembahyang yang tak ada Ba'diyah, itulah sembahyang subuh dan sembahyang asar. Tak perlu untuk ta'arudkan Qobliyahnya, pasal dia tak ada Ba'diyah. Jadi subuh cukup dengan usolli sunnatas subhi rakaatain, cukup. Asar, usolli sunnatal asri, cukup. Siap. Tapi zuhur, usolli sunnataz zuhri qabliyatan. Kalau buat selepas, usolli sunnataz zuhri ba'diyatan. Boleh? Itu maksud dia sebut tu. Jadi kalau sembahyang yang ada Ba'diyah dia disebutkan dalam lafaz tu, lafaz lah. Kalau niat hadir dalam hati lah. Tapi atas kita nak bicara ni, lafaz. Nak tunjuk contoh lafaz. Niat tu macam mana. Seperti dikatanya, usolli sunnata subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Cukup. Usolli sunnatal asri raka'ataini lillahi ta'ala. Pasal asar dan subuh tak ada Ba'diyah. Dan pada zuhur atau maghrib atau isyak macam ni, usolli sunnataz zuhri qabliyatan. Itu qabliyah. Kalau Ba'diyah, Ba'diyatan lillahi ta'ala. Atau usolli sunnataz zuhri Ba'diyatan lillahi ta'ala. Ya. Tak buat suku, tapi atas ada yang solat yang ada Qobliyah Ba'diyah, disuruh ta'arudkan Qobliyah dan Ba'diyah dia. Siap. Itu kaedah kita dalam mazhab Syafi'i. Maka dikiaskanlah, untuk dia bagi contoh tu zuhur aja, pada maghrib dan isyak seperti yang demikian itu jua. Cukup. Boleh faham tu maksudnya, tak susah pun. Dan harus baginya dijamakkan antara Qobliyah yang muakkad dan ghairu muakkad dengan satu takbir. Okey. Istilah jamak ni pun bukan sembahyang jamak macam sembahyang jamak fardu maghrib dengan isyak tu. Tapi jamak ni dengan mana? Himpun. Maksudnya boleh disekalikan, dan jamak pun nama yang jamak. Dan jamak dia lebih besar daripada makna jamak sembahyang fardu yang kita jamak. Pasal sembahyang fardu jamak, zuhur lain, asar lain, maghrib lain, isyak lain, betul kan? Takbiratul ihram lain-lain, niat lain-lain, bagi salam lain-lain, betul? Tapi Qobliyah Ba'diyah boleh jamak dengan satu takbir. Lagi. Dan satu salam.
boleh dengan satu salam. Jadi qabliyah tu 4 tu, zuhur tu. Usalli sunnata zuhri arba'a raka'atin qabliyatan. Aku sembahyang sunat zuhur 4 rakaat qabliyah. Lillah ta'ala, Allahu akbar. 4 rakaat, satu salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Siap? Boleh? Boleh. Saya tukang hurai fiqh. Saya bukan ahli hukum. Saya tukang akan baca kitab fiqh. Siaplah. Nak bahas apa hukum, macam mana ambil faham tu. Itu ngaji lain lah. Baik. Dan boleh, dari sebab nak buat tu, boleh dengan satu tasyahud atau 2 tasyahud. Itu pilihan. Maksudnya 4 rakaat yang kita himpunkan, yang muakkad atau muakkad, boleh dikerjakan 4 rakaat sunat qabliyah zuhur, itu kat ba'diyahnya, dengan ada satu tasyahud akhir saja, ataupun dengan 2 tasyahud, 2 tahiyat. Tahiyat apa? Tahiyat awal, tahiyat akhir. Dan tahiyat awal pada 2 rakaat sebelum bagi salam. Jadi sembahyang dia macam sembahyang zuhur lah. Boleh? Boleh? Yang tu pilihan. Kalau nak buat satu tahiyat, satu tahiyat. Kalau nak buat 2 tahiyat, 2 tahiyat. Siap? Dari segi harus untuk impun macam tu dalam pelaksanaan dia. Macam mana pun, nisbah harus, dia kata harus saja. Maksudnya, it's up to you. Whether you want to make it separately or you combine it. 4 rakaat in 1 takbir only. Cukup lah, boleh faham tu kot. But, if you make it separately, it's better for you. Punya putih je lah. Boleh faham kan? Why? There is 2 takbir, 2 salam, 2 tahiyat akhir. So, the more amal you buat, the better thing is. Allah Ta'ala will give you. Isn't it? The more salary lah. If you want, makana aktsaru fi'lan, kana aktsaru fadlan. Kalau lagi banyak perbuatan, lagi besar lah fadilat. Betul? Lagi banyak kerja, lagi banyak gaji lah. Betul? Macam mana pun, bolehkah himpun sekali, 1 takbir, 1 salam, 1 tahiyat, it's up to you. Tapi kalau awak haloba macam mana? Kata dia rugi. Memang buat 4, tapi baik buat asing, puas hati. Puas hati. Cuma ada kaedah-kaedah pelbagai ni pasal apa? Pasal kadang-kadang kesempatan kita tu. Kesempatan nak buat tu. Kerana sibuk lah, apalah. Tak ada nak buat. Daripada tak buat langsung, jangan tinggal semua. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Buat pi lah mana hak boleh. Kalau tak boleh buat asing-asing, buat gi sikit. Cuma ada satu pahaman yang kena jaga-jaga sikit. Yang ni saya dengar ramai juga, pasal ramai duk tanya. Dia kata apa? Ada orang kata macam ni. Dia kata sembahyang sunat ni ada. Kalau kita duk mustautin, duk mukim. Kalau kita musafir, tak ada sembahyang sunat lah. Sembahyang fardu ada. Sembahyang fardu pun, hak 4 boleh kosor buat 2. Sembahyang sunat tak ada lah. Tak betul. Tak betul. Sembahyang fardu memang betul. Bila ada jarak 2 marhalah apa, sedia maklum dalam sembahyang qasar jamak tu. Memang hak 4 rakaat boleh qasar buat 2, yang zuhur boleh jamak pergi zuhur, pergi asar lagi zuhur, jamak takdim atau jamak takhir tu. Tapi menafikan sunat tu tak ada, tak betul. Pasal sembahyang sunat dia boleh dilaksanakan di atas kenderaan. Dah belajar lah dulu dah. Dan dia boleh dengan meninggalkan kiblat. Bahkan kita duduk atas kereta, baik sebagai pemandu ataupun sebagai penumpang, belah driver ke, duduk belakang ke, kita sembahyang dengan tak ada rukuk dan sujud sempurna, bahkan duduk atas kursi. Dah ada beberapa peraturan yang kita dah belajar dulu. Sembahyang musafir, sembahyang sunat, dia boleh dikerjakan di atas kenderaan yang bergerak walaupun kiblat yang tak tetap sekalipun. Sembahyang sunat memang boleh. Satu, kalau ada orang menafikan kata sembahyang sunat, tak ada dah bila musafir, tak ada sembahyang sunat. Tak betul. Fahaman dulu salah. Bahkan saya duduk ngaji dulu, tutup guru kita dan tutup guru saya ada isyarah macam ni. Kata apa? Ulama-ulama dulu, dia musafir ya, naik atas kenderaan, duduk atas kenderaan tu, duduk sentiasa duduk sembahyang sunat. Pasal apa? Hak ni lah kata dia hadiah orang Ta'ala bagi paling besar. Pasal apa? Duduk atas kenderaan, sembahyang sunat. Kat gaduh, sikit lah.
Kalau buat tarawih, sah. So kadang-kadang kita tarawih buat sampai jauh, tak ada sembahyang tarawih lah ni. Mu nak tunggu jemaah, mu nak tarawih. Sembahyang seorang tak tarawih lah. Naik kapal terbang apa, boleh tarawih, tak ada masalah. Di atas mu. Satu rajin tak rajin. Yang kedua, ada ilmu tak ada ilmu. Tentu kan. Mu tu nafsu suka tak suka. Tentu kan. Tentu kan. Dia di atas nak dan tak nak. Satu ngaji ni buat apa? Supaya faham, boleh reti. Peluang kita tu bila kita nak buat tu, Allah Ta'ala bila dia katalah, dia bagi ilham nak buat ibadat tu, semua yang kita nak buat tu ilmu duduk dalam kepala. Siap kan? Satu saya kata tadi, kalau tuan-tuan ni memang bukan jenis ahli nak buat sembahyang sunat, tak payah ngaji Mukelai, pergi ngaji tempat lain, Masjid Kerik, pun bukan masjid ni ya. Nur Salam ada, Wano ada, Muhir, Masjid mana ni, Air Panah ada. Mu tengok jadual dalam kawasan Kerik, mu tengok siapa dia, mu tak teringin ngaji sembahyang sunat, pergi kot lain. Kot lah tu lebih fardu pada mu nak ngaji. Boleh faham kot Dia nak marah ke apa ni? Tak lah. Dia tak ada semangat langsung. Baik pergi ngaji akidah dulu, cari semangat. Macam mana aku nak cari jalan untuk ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Aku ni kasih nak ibadat Allah Ta'ala. Baik mu ngaji itu. Hak ni mu ngaji tak jadi manfaat. Kenapa? Ngaji, kau balok. Balok, kau penyegan. Sembahyang sunat dulu ada juga. Nah ni tak ada langsung lah. Habis, tahajud apa semua tak ada. Terkejut lagi dah. Tu pun jenuh orang kejut main subuh. Tu balok. Saya ngaji tu tunggu bagi peringatan ada kita apa? Man izdada ilman walam yazdad hudan walam yazdad minallahi illa mu'dad. Siapa yang tambah ilmu, makin mengaji, tapi tak tambah ibadat. Tak ada semangat nak taat tu, tak ada. Walam yazdad minallahi illa mu'dad. Tak tambah antara dia dengan Allah Ta'ala, dengan ilmu dia mengaji tu. Melainkan kau jauh lagi. Ilmu dia tak bawa pada takwa. Ya kan? Pasal kita hanya belajar ilmu. Ilmu tu tak bawa kita takwa. Macam tuan-tuan lah kerja. Duit tak bertambah. Apa dia ni? Boleh faham? Saya sebut apa? Duit kerja. Duit sekupak pun tak ada. Ya. Nah ni. Ni. Ngaji. Ya. Ngaji. Tak ada apa tambah. Duk kotor macam tu tak bertambah pun. Kena buat macam ni. Benar sikit buat macam tu. Kasar sikit lah. Dan saya tolong hurai hak Rasulullah sebut ya. Dengar hadis tu, tuan takut kan. Tuan tak takut, tak apa. Tuan duk ngaji. Ibadat tak tambah, duk tak apa. Relax. Macam janji ku sembahyang fardu. Jangan weh. Na'udzubillah. Jadi asal kita nak bicara ni kaifiat. Boleh dengan 4 rakaat tu, 1 takbir, 1 salam, dan dari segi pelaksanaan boleh dengan 2 tahiyat awal, tahiyat akhir, ataupun dengan 1 tahiyat akhir saja. Ya. Macam mana pun kata dia, dan yang afdalnya diceraikan dia dengan 2 takbiratul ihram dan 2 tasyahud dan 2 salam. Itu afdal. Ya. Witir pun sama. 3 tu. Dari segi hukum, boleh 3 dengan 1 salam, boleh 2 1, boleh. Dan 3 tu boleh dengan 1 tahiyat, boleh dengan 2 tahiyat. Boleh. Terbaik macam mana? 2 1. Maksud apa? 2 takbir, 2 salam, 2 tahiyat akhir. Bagus. Nombor yang sekali. Itu terbaik. Ada orang kata, kalau buat witir 3 sekali ni, 1 salam, tak boleh buat tahiyat awal. Nanti serupa dengan maghrib. Macam-macam kan? Saya dengar itu kan. Tak, kaedah kita, it's up to you. Nak pilih apa? Ni kita pun sebut siadah ni. Bahkan dia boleh macam ni. Witir maksimum 11. Boleh niat. Usolli sunatal witri. Ahada asyara raka'atan. Benda tu. Aku sembahyang witir 11 rakaat. Lillahi ta'ala. 1 takbir, 1 salam. Boleh. Pilihan 2 tahiyat atau 1 tahiyat. Kalau 1 tahiyat, 1 tahiyat akhir saja di ujung rakaat ke-11. Ataupun boleh 11 rakaat tu 2 tahiyat. Tahiyat ada 2 je dalam sembahyang. Jangan pergi buat banyak. Walaupun 11 rakaat.
Ada tahiyat awal. Dia ayat awal dengan akhir. Tak ada mutawasid, tengah, awal, semi pertengahan, semi akhir. Tak ada. Separuh akhir tak ada. Dia ada awal dengan akhir. Soal. Witir ni kalau buat 11 rakaat, satu salam, satu takbir, satu salam. Kalau buat satu tahiyat, selesai kan? Kalau buat 2 tahiyat, nak tanya. Tahiyat awal duduk di mana? Ya, mana? Ha? Yang mula-mula. Lagi ada pendapat lain? Tanya pendapat ni ada khilaf kot. Boh gila gitu. Rakaat ke-10. Ya. Ke-10. Jadi dua tu. Dua lah kan. Dia rakaat tahiyat awal mana? Rakaat ke-10 dan ke-11. 10 awal, 11 akhir. Itu kalau buat 11. Bukan buat 2 awal sekali. 2 tahiyat awal, lepas tu 2 terus semayang untuk akhir. Tak. Semayang tu. Terus yang 10 awal, yang ke-11 tahiyat akhir. Kalau tuan-tuan nambah, buat contoh. Dia akan sebut depan ni. Qobliyah dan ba'diyah Zuhur tu, kan ada 4 sebelum, 4 selepas. Tuan-tuan jamakkan Qobliyah pergi ba'diyah. Muakkad tak muakkad sekali. Berapa rakaat? 8. Keempat apa? 8 rakaat, satu salam. Satu takbir ihram. Boleh? Boleh. Depan tu, tak pergi. Cinta siap. Boleh pilih 1 rakaat. 4 rakaat. 8. Sorry. Dia teringat lain. 8 rakaat, 1 takbir ihram, 1 salam, tahiyat, 2 pilihan. 1 tahiyat atau 2 tahiyat. Soal. Tahiyat akhir di mana duduk akhir? Tahiyat awal duduk di mana? Rakaat ke-7. Tak betul. 6. Rakaat ke-6. Sembahyang ke-6. Yang ujung ialah tahiyat akhir. Sembahyang tahiyat awal 2 rakaat sebelum. Dia tak boleh rakaat ke-7. Tak boleh. Tak ada. Kalau witir sebelah tu, tahiyat awal 10. Betul. Pandai. Alhamdulillah. Kalau sembahyang 8 rakaat sekali, 1 salam, tahiyat akhir mestilah nombor 8. Tahiyat awal 6. Jangan buat 7. 7 seingat saya tak ada penempat yang suruh buat 7. Tak ada. 6. Tahiyat awal pada 6. Bukan nombor 2. Jangan buat macam ni. 2 semua ada tahiyat. Last kali tahiyat akhir. Jadi kalau 8 rakaat, ada 4 kali tahiyat. Tahiyat semi separuh akhir, semi separuh akhir. Apa? Suku akhir. Suku akhir, separuh akhir, 3 suku akhir. Bok pergi tu. Lepas tu tahiyat akhir. Pelotok mu. Itu. Mu belajar lah. Tahiyat ada 2. Saya punya bahasa kasar tu, sorry. Bahasa. Okey. Tahiyat ada 2. Tahiyat awal, tahiyat akhir. Dia tak ada tahiyat suku akhir, separuh akhir, 3 suku akhir. Tak ada. Itu disebut tu. Harus pula dijamakkan. Maksud jamak ni himpun sekali. Sunat ba'diyah yang muakkad dan ghairu muakkad seperti kaifiat yang dahulu itu, dah harus baginya pula dihimpunkan sunat qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah dan ba'diyah borong pergi sekali. Yang muakkad dan ghairu muakkad dengan 1 takbir kemudian daripada fardu. Tapi lepas sembahyang zuhur. Pasal sembahyang qobliyah boleh ditangguh pergi kepada ba'diyah. Boleh. Tapi sembahyang ba'diyah tak boleh buat awal pergi ke depan jadi qobliyah. Tak boleh. Sembahyang qobliyah buat selepas sembahyang masih sembahyang qobliyah tunai selagi dalam waktu. Nanti yang saya bagi contoh sembahyang subuh tadi. Kaedah kita sembahyang subuh qobliyah. Kita tak dan main-main sembahyang subuh ya. Tak dan qobliyah. Lepas sembahyang subuh tu baru sembahyang sunat qobliyah tadi tu. Boleh. Dan hukum dia tunai. Boleh. Haram. Hamba royak tadi. Saya cerita tadi. Haram tu sembahyang sunat mutlak. Ni sembahyang sunat qobliyah subuh. Cuma tak dan tangguh ke belakang. Harus.
Bahkan sunat. Pasal masih dalam waktu subuh. Boleh tangguh? Boleh. Hak qabliyah, boleh tangguh pergi belakang. Sengaja tangguh pun boleh? Boleh. Tapi, tak cerdik ya, pasal sengaja pergi tangguh. Wah. Okey. Ya. Contoh niat macam mana? Macam ni. Nawaitu usalli. Nawaitu sekali ni. Usalli. Sama lah. Kau telajak tulis ke apa tu, saya tak tahu. Tapi kalau ikut, kalau usalli, dia tak boleh nawaitu dah. Usalli sama na raka'atin sunnataz zuhri al-qabliyah wal ba'diyah lillahi ta'ala. Tak erti Arab, boh Melayu je lah. Weh. Apa dia? Sahaja aku sembahyang dalam 4 rakaat sunat zuhur yang dahulu dan yang kemudian kerana Allah Ta'ala. Sebut Melayu kita macam ni lah kalau nak sebut mudah. Sahaja aku sembahyang sunat zuhur, qabliyah dan ba'diyah 8 rakaat kerana Allah Ta'ala. Cuma saya punya pengalaman lah. Biasa try dulu buat sekali. Pasal arwah patih kalau dia mengajar bab ni, dia kata, ilmu ni bila kita mengaji, kita tak bisa buat, dia tak ingat. Ya. Betul buat sekali. Buatlah. Tuan-tuan tahu jadi apa? Bercacau. 8 rakaat tu dia jadi bercacau. Bercacau tahu bercacau. Rakaat tu dia jadi bodoh. Niat 8 rakaat ni, ba'diyah ni kita buat kemudian ni. Ajar aku sembahyang sunat qabliyah, sembahyang sunat zuhur, qabliyah, ba'diyah 8 rakaat Allah Taala. Allahu akbar. Sembahyang 56, 56, 56, 56. 45. Lebih degatlah. Keedah kita dah belajar. Syak lah macam mana? Ambil sikit kat setengah jam pun habis. Jadi bercacau angka. Satu tok guru kita ajar macam ni pula. Macam ni. Dia kata, nak buat 8 macam ni. Bagi cerdik sikit. Macam mana? Mususun 8 surah. An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Masad, An-Nasru, Al-Kafirun, Inna A'tayna. Allahu Akbar. Lepas Fatihah, Inna A'tayna. Mu tak payah kira. Mu kira surah lah. Naik atas. Lepas Inna A'tayna, Fatihah, kuliah. Mesti betul. Tak silap lah. Tak silap. Allahu Akbar, Idza Ja. Naik pula 2 rakaat lagi. Allahu Akbar, Fatihah, lepas tu, tanpa siada. Mesti betul Belah sekali. Yang kul a'udzu binnas tu, turun dari akhir. Tayat awal tahu mana? Tak macam kulhu Allahu ahad, itu tayat awal. Kalau nak buat 2 kali tayat awal. Nampak? Ulama dulu bijak. Itu yang kita sembahyang tarawih tu. Ulama kita susun macam mana? Dia buat alha di ujung. Betul? Pasal apa? Mu tak payah duk kira. Mu tak sepih duk tarik. 2, 4, 6, 8, 10. Nak kira 6, 20 tu cacok kan? Nak kira mudah je nak. Mu ingat surah. Mu tengok dia baca surah apa. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahu tak rakaat apa? Mak, ulama dulu dia susun cerdik memang ramai yang bersungguh kan. Dia tahu. Betul kita pula tak hapu. Alha ialah alha kulhu sampai 15 Ramadan separuh tu 16 dia tukar pula pasal ada Lailatul Qadar. Inna anzalna itu rakaat kedua pula alha ke bawah. Pandai dia memang susun. Pandai sungguh kan. Tuan-tuan hak hafiz ni tak kira lah. Allahu Akbar. Mu susun. Tapi ingat, kita pun tak mahir Quran. Jenuh kira. Pening sikit. Dia tengok Tok Imam pun lupa. Tok Imam hak hafiz tu, dia apa pening rakaat. Aku ni rakaat berapa ni? Ya tak pasal kita hayal. Tambah buka puasa makan banyak lagi. Duk tu tak sedar apa. Tengok. Betapa nakisnya ibadat ni. Leceh lah. Tak apalah. Kita sebut bila tu kan. Tapi kita belajar ni nak belajar hukum. Nak kata boleh himpun tak boleh himpun. Kaifiat nak buat dia macam mana. Satu kalau nak sembahyang 50 rakaat boleh tak? Satu salam boleh tak? Boleh? Sembahyang sunat apa 50 rakaat? Sunat mutlak lah weh. Untuk tak susun 50 surah. Mula apa? Ya ayyuhal muddathir. Tu. Turun sampai berhabis. Allahu Akbar. Fatihah, surah tu. Turun. Satu. Ulama' kita dulu boleh sembahyang. Dalam sembahyang boleh khatam Quran. Kaifiat tu.
Dan sembahyang mutlak dia tak niat rakaat pun. Saja aku sembahyang sunat mutlak kerana Allah Ta'ala. Berapa rakaat? Ikutmu. Mutlak. Berapa rakaat? Ikutmu. Inilah. Dia susun surah Baqarah. Habis Baqarah, satu rakaat. Ali Imran, satu rakaat. An-Nisa, satu rakaat. Maidah, satu rakaat. Kita pitam. Ulama kita memang itu. Memang macam tu. Satu Imam Syafi'i dia boleh khatam Quran satu malam 30 juzuk bulan Ramadan. Siang kali 30 juzuk, malam 30 juzuk dalam sembahyang. Boleh buat? Boleh. Kita tak pernah tergambar dalam fikiran kita. Yang kita belajar ni nak belajar kaifiat. Ulama dulu dia orang amal siap dah. Kita baru terhegeh-hegeh nak belajar. Baik. Bermula yang afdal segala sunat rawatib itu witir. Dia sebut itu. Rawatib ni besar sekali ialah witir. Satu buah saya sebut tadi. Buah satu azam. Aku takkan tinggal witir mulai hari ni. Saya dulu tuan daripada umur saya mula mengaji bab witir ni. Belajar dulu pernah belajar bab witir ni. Tapi mula tersentak saya dengar kata witir ni aku takkan tinggal lah. Bila saya dengar tu lah, ada ustaz yang duk syarahkan bab witir ni, cerita afdal yang witir ni. Sejak pada tu, azam dah aku takkan tinggal witir dah semua hidup aku. Kena bubuh azam. Tinggal tak tinggal punya pasal. Tapi bubuh azam. Itu tak boleh nak buat, qada. Qada tu ada syariat qada kan sembahyang sunat? Ada. Kaedah kita mazhab Syafi'i ada. Qada tu apa tujuan? Supaya nak mengajar lah, latih nafsu kita jangan suka tinggal. Kalau kita tinggal tak qada, dia lemak keping belakang. Jadi malah tinggal tinggal. Hatta disebut oleh ulama tahajud pun, muduk biasa tahajud meninggal qada. Qada pasal bila punya pasal. Tujuan dia nak latih nafsu supaya jangan memudah-mudah dan meringan-ringankan ibadat sunat. Satu kita mengaji kita tengok lama dulu dia orang jaga sungguh ya. Dia orang jaga sungguh ibadat. Pasal mereka ni memang hidup mati mereka untuk Allah Ta'ala. Betul. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Memang betul-betul lillahi rabbil alamin. Kita lah ni munafik sebut lillah rabbil alamin, lillah rabbil alamin. Tak ada ni. Doa iftitah pun tak baca. Banyak kita kena repair waktu. Tu gaji suku. Baik. Jadi dia sebut asal kita nak ujung bab ni, bab rawatib ni. Afdal sunat rawatib tu witir. Kita berhabis tu pasal memang dia nak cerita witir je. Maka sekurang-kurangnya serkaan. Tu habis kurang lah tu. Tetapi sayugianya jangan dikerjakan serkaan ini. Pasal apa? Khilaf aula. Ambil istilah tu sikit. Apa makna khilaf aula? Menyalahi yang lebih utama. Khilaf maksudnya menyalahi, aula lebih utama. Maksudnya hak utamanya berapa? 3. Buat satu sah, tapi khilaf aula. Boleh faham boleh? Jadi jangan ajar buat satu, buatlah 3. Tapi kalau tak buat langsung, buat lagi lah 1 untuk belajar. Untuk belajar. Tapi janganlah sampai 10 tahun buat satu rakaat. Cukuplah 2-3 minggu kan. Nak bagi ajar tu. Dah boleh 1, okey. Upgrade 3. Aku takkan bagi kurang 3 lah. 1 dah boleh rupanya. Boleh sebenarnya. Tambah bagi masa sikit kan. Buh 3. 3. Tak payahlah 10 tahun buat satu rakaat. Khilaf aula ni, dia bawah sikit pada makruh. Pasal kaedah kita belajar hukum, haram, makruh. Makruh pun dia ada istilah, makruh tahrim, makruh tanzih. Khilaf aula, duduk bawah tu, betul harus. Jadi khilaf aula ni, tak boleh. Tapi taklah sampai tahap makruh. Makruh, tak. Khilaf aula, tu istilah sikit. Ulama fiqah kita, dia perinci hukum antara tu. Kalau nak perinci, kalau saya sebut sekali lalu, dia kalau haram, betul? Makruh tahrim, makruh saja, makruh tanzih, khilaf aula,
Harus. Tu. Kedudukan hukum tu. Nak sebut satu tu. Jadi khilaf aula masih benda tak molek. Tak molek. Walaupun buat benda sunat, Nabi tak molek. Macam tu, tak molek. Tak molek. Satu dia kata, kalau boleh jangan nak buat ajar satu. Kalau nak buat juga lah untuk latihan. Seminggu boh pergi tu, dah tengok, boleh juga satu ni. Tambah 3. Lepas tu jangan nak kurang lah. Siap. Dan satu tu pun kaedah ulama kita aja. Satu tu boleh buat satu semata-mata kan? Ya, masyhur sebut ulama boleh. Walaupun tak ada apa-apa sembahyang sunat sebelum daripada hak 1 rakaat witir tu. Yang ba'da isyak pun tak buat. Punya masalah. Pasal nisbah kata dia adalah sembahyang rawatib yang paling aula. Kalau tuan-tuan macam ni lah. Ba'da isyak buat 2. Itu witir 1. Dengar. Saya ngaji ada Tok Guru bagi cadangan. Memang betul pun cadangan dia. Dia kata apa? Mau tukar. Macam mana? Bagi ada otak sikit. Buat witir 3. Jangan buat ba'da isyak. Boleh faham? Saya sebut. Pasal ba'da isyak dengan witir lah betul lagi. Buat 2-1 boleh buat witir. Tapi khilaf aula. Waktu buat macam mana? Duk gedik-gedik nak buat ba'da isyak tu. Buat apa? Baiklah gedik-gedik buat witir. Lepas main isyak, buat witir selalu 3. Mu nak buat 3 sekali ke? 1 sekembak, 1 salam. Boh itu bunyi sini lah. Nak habis dah tu. Nak berhenti dah tu. Tak faham tu dah. Ataupun nak buat 2-1. Boleh. Daripada duk buat 2 ba'da isyak, 1 witir. Enak dah ni. Boleh faham? Maksud apa? Pasal witir tu afdal lagi. Mau pergi jadikan sembahyang ba'da isyak tu buat witir buat apa? Ni boleh faham tak? Lagi saya ngaji. Ni pun untuk guru sepak agak. Pasal kita bila tak ada pendedahan dia tak faham. Ya. Ada orang sembahyang bulan puasa ni, bulan puasa. Selalu kita latihan bulan puasa ni nak sembahyang lebih-lebih sembahyang sunat pun bulan puasa lah. Ada tarawih, ada witir. Ada orang tarawih sembahyang. Tapi witir, jangan kata witir. Ba'da isyak tak sembahyang. Lepas sembahyang isyak, nak tunggu witir. Nak tunggu tarawih tu. Tunggu. Lekat. Tak tarawih hari ni. Dia pergi kejar tarawih. Tapi ba'da isyak tak buat. Boleh faham? Ba'da isyak tu rawatib besar lah. Muakkad lah. Tak buat. Tapi tarawih buat. Alah, kelakar. Tarawih ni dia akan bicara nanti dalam bab sembahyang sunat yang disunatkan berjemaah. Dia sembahyang sunat, disunatkan berjemaah. Jadi ada pahala jemaah. Tapi dari segi martabat, antara sembahyang ba'diyah dengan witir tu besar lagi tu. Ba'diyah tu besar lagi. Ba'diyah muakkad tu. Nak banding dengan witir tu. Dengan witir, sorry. Nak banding dengan tarawih tu. Satu ada orang witir buat 20. Tapi ba'da isyak tak buat 2. Dengar, saya buat kepala tu. Buat muka pun padan ke. Tambah pula tarawih habis. Witir pakai kelik habis. Ingat. Buat 8 kelik. Lagi bengong. Tu. Saja itu. Tambah pula dia keluar buat 8 tu kata dia. Kami lah ikut sunnah. Nabi buat 8. Ni semua ahli bid'ah ni buat 20. Astagfirullah. Ya. Macam-macam faham tu kan. Kita jumpa nanti satu jumpa nanti tarawih kan. Bulan depan kot. Bulan ni tak ada jumpa kan. Ya. Sebelum subuh. Dari segi pilihan boleh buat witir selepas pada isyak tu, ba'da isyak tu. Ataupun selepas, istilahnya isyak lah kan. Ataupun kita tak buat masa tu, tapi kita buat bangun-bangun daripada nak pergi sembahyang subuh tu. Bangun awal tu, kita buat witir sebelum subuh. Juga antara yang dari segi kebolehan, harus kita memilih letak witir kat situ. Supaya boleh bangun awal. Pasal amalan witir sebelum tidur, ni amalan Sayyidina Abu Bakar. Amalan witir selepas daripada tidur, bangun awal, yang ni amalan Sayyidina Umar. Pernah mengadu dua-dua ni,
kat Rasulullah. Rasulullah kata, hadza hasan, hadzal qawi. Sayyidina Umar macam mana? Nak buat witir ni maksudnya nak buat ujung kena bangun awal. Ni orang muda, steady. Bagus. Yang ni orang berumur sikit macam mana? Buat awal-awal takut tak bangkit dah ni. Kemah. Yang tak bagus mana? Apa pun tak buat. Okey, gelak tu okey tu. Boleh buat insya-Allah. Bagi azam macam mana? Azam. Boleh azam angkat tangan tu. Siapa nak azam buat witir tak mau tengah. Okey. Tok tak ada angkat tu, tak ada azam langsung dia orang. Boleh tu. Macam mana? Sambung witir lah. Witir dia takkan ada 2 dalam satu malam. Maksudnya kalau dah buat 3, habis lah, tutup lah. Kalau tuan-tuan nak buat banyak, buat je witir, bagi genap. Hak akhir tu berhujung, esok bangun, sebelum subuh, perhabis hak witir tu, sama ada 1, ataupun 3, atau 5, atau 7. Kita dalam mazhab Syafi'i macam tu. Kita tak ada witir, buat 3 kali witir, sebelum tidur, bangkit lagi, witir sekali lagi. Dalam hadis Rasulullah sebut, la witrani fi lailatin wahidah. Tak ada 2 sembahyang witir dalam satu malam. Tak ada. Witir adalah 1 je. Jadi kalau nak buat juga lepas, sebelum isyak pun nak buat, selepas isyak pun nak, sebelum tidur pun nak buat, lepas tidur pun nak buat, mu bagi 2. Tapi hak 1 tu duduk ujung sekali. Sebelum subuh. Nak buat 1 dulu? Tak boleh. Tutup, buat 1 istilah dah tutup. Betul. Buat 1 tutup namanya. Macam tuan-tuan lah sembahyang jemaah dekat masjid, lepas tarawih, buat witir. Tuan-tuan biasa buat sebelah. Tok Imam, dia ra'i orang ramai kan. Istilahnya apa? Common punya ibadat. Bukan common. Biasanya orang buat 3 Tuan-tuan selalu buat sebelah. 2 ikut berjemaah, 1 tangguh. Balik, berhabis. Kalau nak berhabis, tak pun, nanti bangkit awal sebelum masa sahur, buat, witir 1 buat diri lah. Dengan angka yang tuan-tuan buat sebelah tu. Jadi 9 lagi pergi balik buat diri. Jadi, jangan tinggal juga berjemaah 2 tu macam apa? Ada kelebihan berjemaah witir di bulan Ramadan. Ada tuntutan berjemaah witir dalam bulan Ramadan itu. Jadi sekurang-kurang akmalnya 3 rakaat, dibaca ayatnya pada rakaat pertama, kemudian daripada Fatihah Sabbihis, dan pada rakaat yang kedua, kemudian daripada Fatihahnya Qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat yang ketiga itu kemudian daripada Fatihah Qul huwallahu ahad. Siap. Kalau ikut dia berhenti dekat Qul huwallahu ahad je. Masyhur kita sebut Qul huwallahu ahad, Al-Falaq dan An-Nas. Masyhur tu. Mungkin dia sebut ringkas tu, dia kata kalau kitab kita lah ni lah, buah titik tu, tot. Musambung ni lah tu. Boleh? Kalau tuan-tuan kata, ni sebut Qul huwa, tak ada Al-Falaq dengan Nas pun. Ni kaedah ulama' dulu. Dia tulis tu apa? Biasa ngaji kitab lain lah. Mu baca sendiri ke, berguru ke. Biasa tengok tak orang tu buat beramal. Ada Al-Falaq, ada surah An-Nas, ada tak? Ada. Tu Qul hu, habis-habis tak Qul hu. Hak molek sekali je nak baca semua sekali sampai 3 surah tu. Hak ujung. Dan terlebih akmalnya 5. Kemudian 7. Kemudian 9. Kemudian 11 rakaat. Inilah sebanyak-banyak witir. Maka tiada sah witir lebih daripada 11 rakaat. Pasal dah datang warid isyarat. Angka maksimum. Jangan melampau nak buat lebih daripada angka yang datang. Itu kaedah kita. Kalau nak buat juga, bukan nama witir lah. Nama sunat mutlak. Okey. Selesai situ rasanya. Itu witir. Cuma kalau nak sebut, kenapa boleh ada 3, 5, 7, 9, 11? Yang ni nak mengajar kaedah-kaedah nak istiqamah. 3. Tengok, berapa tahun boleh maintenance? 2 tahun steady, 3 tahun steady. Tambah 5. 5 tu tengok, cedera tak 5? 2 bulan, 3 bulan. Itu pay on, tak boleh. Pay on, tak boleh, lumpuh. 3 jangan tinggal. 5 tu nak tambah. 3 jangan kurang. 3 jangan kurang. Steady. 5, steady. 5, steady. 2 tahun, 3 tahun. Steady. 5, naik. 7. 7 tu,
7 maksudnya 5 takkan tinggal. 5 takkan tinggal. 7. Naik. Ni tinggal, saat naik. 7, steady. 7. 2 tahun, 3 tahun. Macam mana? 9. Satu orang nak boleh buat banyak ni, dia dah latih macam tu. Kita tak biasa tengok, nak banyak sunat, banyak sangat dah. Tak teruk aku. Memanglah. Sekali nak buat sekali tu, mapuh mu. Dia dah latih berapa puluh tahun. Orang tanya dia, berapa tahun dah latih semayang ini? Saya dah semayang witir macam ni, dah 20 tahun. Pandai pun. Kita nak buat itu cirit. Satu, ni nak ajar angka nak buat apa? Nak tunjuk cara kaedah nak istiqamah. Sama. Semayang lain pun yang angka banyak-banyak, kaedah dia macam mana? Ajar dengan kaedahnya tu. Yang sikit-sikit tu tuan boleh cover, buat je lah. Macam Qobliyah sebelum Zuhur, lepas Zuhur. Nak ajar dia macam mana? Main jemaah. Steady. InsyaAllah boleh jaga Qobliyah Ba'diyah. Memang boleh jaga. Dan jaga sebelum azan, main lah. Memang steady. Memang tak hilang. Bahkan saya ngaji, guru selalu sebut macam ni. Kata, siapa yang jaga semayang sunat, jaga pula pelaksanaan dengan berjemaah, memang akan terpelihara semayang-semayang wajib. Dia sebut tu. Di sebaliknya macam mana? Siapa yang meringan-ringankan hak sunat, meringan-ringankan semayang berjemaah, meringan-ringankan hak sunat, meringan-ringankan Qobliyah Ba'diyah, satu hari nanti dia akan meringan-ringankan hak wajib. Simple lah dia je. Betul kan? Jadi apa kaedah kita jaga semayang fardu, jaga jemaah, jaga Qobliyah Ba'diyah, fardu memang jaga. Ya. Siap. InsyaAllah kita sambung nanti. Tak habis lagi. Habis lah. Dia sebut tu antara waktu. Cukup lu tu. Lagi saya lajak lagi. Pukul 10 habis. Merepek dia mah. Dia ada beberapa hukum yang nak sebut berkenaan dengan witir tu. Kita baru sebut berakaat. Terlebihnya. Maka jika dikerjakan lebih daripada serakaat, harus dihubungkan dia. Okey. Itulah kita berhenti. InsyaAllah. Maka jika dikerjakan lebih daripada serakaat. Soal kalau ada. Ujur sekali witir. Boleh, tak ada masalah. Witir ni atas soalan yang ditanya, bolehkah witir ni kita buat 2 rakaat witir, lepas tu buat sembahyang hak lain dulu macam-macam lah, tahajud lah, apalah, sembahyang tasbih lah, apa-apa. Tutup last kali rakaat 1 witir. Jadi antara witir 2 dengan 1 ni ada macam-macam ada. Tidur ada, makan ada, semua ada. Ujung ni ada. Antara tu tengah-tengah. Harus. Boleh. Tak ada masalah. Sebaiknya. Baik belakang. Yang tak baiknya, tak semayang witir. Tu. Ya. Witir lah. Kaedah witir dalam bulan Ramadan, afdal witir berjemaah. Cuma kalau saya sebut ni, kalau kita buat 3, buat jemaah dengan jemaah lah kan. Kalau kita buat sebelah, 2 buat jemaah. 1 dah tutup. 1 tu tinggal. Itulah. Dari segi, macam kalau ada orang kata, witir tak nak jemaah lah. Nak jemaah ni tarawih saja. Dia tak faham hukum ada sunat berjemaah witir pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ada sunat witir dengan berjemaah. Kalau tuan-tuan pergi Mekah, ni tak ada kira, dia pun tak pergi masuk kan. Bulan Ramadan pun tak ada package tu, tak tahu dia nak buka bila kan. Tapi nak sebut, kalau bulan Ramadan, saya pun tak bisa lagi, ni cerita orang yang dah bisa pergi, dia tarawih, selepas main isyak tu tarawih, bahkan dia ada tahajud 20 rakaat pula untuk qiyamul lail, terpulang nak niat apa. Tapi dia ada imam dengan buat jemaah. 10 malam akhir. Sebulan, 11 hari. Malam. Witir tu memang buat 11. Bukan 20 ni. 11. 11. Jadi witir. Sorry. Maklumat tak betul. Jadi 11 rakaat. Jadi witir tu dibuat dengan berjemaah.
Satu juzuk tak tahu lah ya. Tapi 11 rakaat. Buat 2, 1. Malam tu lepas tidur tu pukul berapa dia siap ada masa dia. Kalau pergi Masjidil Haram memang buat gitu. Jadi nak latih tu pergi tempat tu lah. Jadi asal nak sebut kata tempat yang semacam tu ada amalan macam tu. Satu kalau dia kata tarawih ni 8, witir ni 3, mugi tempat Wahabi tu. Oh, pergi senang mu bahasa itu kan. Boh yalah bahasa Wahabi tu syarah panjang tu. Tarawih 20, witir 11 pula. Mu Wahabi lebih kena Wahabi ni. Sebut habis sebut tu kan. Wallahu a'lam. Saya sebut dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min duni hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa nabada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.